Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, maka dapat sama-sama kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala juga di atas nikmat iman dan juga Islam yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita pada hari ini dan juga seterusnya, dan mengekalkan kita di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia menjadi sebab kepada diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan juga Islam ni menjadi syarat kepada kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atau walau seorang tu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka disebabkan oleh dosa yang dia lakukan, tetapi jika dalam hatinya masih ada lagi keimanan dan juga Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil zarah, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masukkan dalam neraka disebabkan oleh dosa dan juga kejahatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam merupakan satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Sepanjang kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka Islam menjadi panduan kepada cara hidup kita. Ad-din, cara hidup kita ialah Islam. Sejak kita bangun daripada tidur sehinggalah kita memejamkan mata kita balik, maka kehidupan kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengikut acuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas diri kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadat aku, mati aku, hidup aku kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat yang dibacakan ni berbanding dengan ibadat amalan yang kita buat, maka tak sama, tak serupa. Maksudnya tidak serupa apa yang kita kata. Tak. Kehidupan kita, mati kita, solat kita, ibadat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hitunglah 24 jam kita ni, ke mana masa kita pergi. 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala beri, satu hari yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita ni, ke mana kita salurkan ataupun buat. Dan kalau kita tengok daripada Nahu ataupun tata bahasa Arab ni, kalau kita baca ayat tadi ni, bila kita sebut je dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka kita seolah-olah kita kata setiap kehidupan kita, setiap saat kehidupan kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita, makan kita, mandi kita, berlari kita, jalan kita, sedih kita, suka kita, kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab syaitan dia nak menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Bani Adam ni. Segala kehidupan dia yang Allah Subhanahu wa taala beri pada dia, ditangguhkan mati dia sehingga hari kiamat ni. Start daripada dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu, dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala pada syurga Allah, maka waktu tu dia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala setiap daripada perbuatan dia, gerak-geri dia, semuanya menuju kepada membawa manusia kepada kesesatan.
tidur dia, makan dia, minum dia, gelak dia, marah dia, semua untuk menyesatkan Bani Adam, umat-umat manusia. Mana kalau kita ni, kalau syaitan tu setara buat jahat, dia guna seluruh masa dia, kehidupan dia untuk menyesatkan kita, apatah lagi kita ni yang tak nampak dia, maka kena lebih berhati-hati. Mana kita guna Islam sebagai perisai kita. Kita berlawan dengan musuh yang kita tak nampak. Mungkin dia ada depan mata kita, mungkin dia ada atas belakang kita, kabat atas belakang kita, kita tak tahu. Mungkin dia katak kita, kita tak tahu. Dia peluk kita, kita tak tahu, sebab kita tak nampak dia. Tapi caranya untuk kita lawan dia, lawan syaitan ni, ialah dengan terbitkan keikhlasan kita, beribadat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, segala gerak-geri kita, amalan kita hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslim-muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok sejarah kehidupan nabi-nabi, para rasul ni, sejak daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW, dan juga dibawa oleh para sahabat dia, tabi'i semua, sehinggalah kepada kita hari ini, maka Islam yang dibawa oleh para rasul, para anbiya ni adalah agama yang sama. Yang berbeza ialah syariat. Syariat mungkin berbeza mengikut zaman, mengikut waktu, mengikut tempat, tetapi cara hidup yang dibawa oleh para nabi, para anbiya, para rasul ialah Islam yang sama, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi nabi yang mari bawa agama selain daripada Islam. Kalau berbeza macam kita kata tadi, berbezanya syariat dia, hukum dia berbeza. Taurat mari gini, Injil mari gini, Zabur mari gini, syariat berbeza. Tapi Islam tetap Islam, bawa untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengenalkan manusia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud patuh pada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam kita ni bukan Islam sajalah, mana atas IC kita, atas kad pendalang kita ada Islam. Kita boleh ngaji, kita kira boleh Islam dulu. Kita boleh mengucap 2 kalimah syahadah, kira kita Islam lekat dah. Kalau setengah-setengah buku kitab ni dia letak syarat-syarat pula, benda yang kita kena buat untuk betul-betul kita panggil diri kita ni Islam. Banyaklah mana dah. Tapi kita ni orang awam ni cukup sekadar kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan kita ni, nak lebih ilmu kita tak sampailah setara tu dah. Mana kita belajar, yang diajarkan, yang kita faham, itulah kita amal. Tapi setengah-setengah ulama dia letak syarat yang banyak untuk kita ni betul-betul jadi Islam. Ada satu buku, dia cerita, dia bincang berkenaan dengan apa erti saya menganut Islam. Dia tanya kita, apa erti kita ni menganut Islam? Menganut Islam hanya pada nama ke? Menganut Islam pada kita hanya kenal Allah Subhanahu Wa Taala saja? Menganut Islam hanya kita sembahyang bang saja? Mana dia cerita Syekh Fatih Yakang, dia cerita, dia sebut dalam buku dia apa kaedah ataupun cara nak pastikan kita ni betul-betul Islam dari semua sudut. Dari sudut akidah kita, dari sudut ibadat kita, dari sudut akhlak kita, dari sudut kita berkeluarga, dan apa harapan kita terhadap Islam ni. Islam ni boleh bawa kita gimana? Dia tanya kita. Dan kita yakin Islam ni boleh bawa kita ke syurga. Kita yakin Islam ni boleh bawa kebahagiaan, menyelesaikan masalah umat. Percaya satu perkara, yakin satu perkara. Percaya ni kita nampak depan mata lah, mana kita nampak mic ni, kita nampak mic ni, kita tahu fungsi dia. Mana kalau kita pasang on, mana kalau kita cakap jadi kuat. Tapi kalau kita tutup, kita percaya bahawa mic ni boleh buat keluar suara. Tapi kalau kita tak test, kita yakin dia ni berfungsi. Mana boleh tentu kita yakin. Mana percaya satu perkara, yakin satu perkara.
Sebagai contoh, kalau kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala tu Maha melihat, kita percaya Allah Maha melihat. Bila masa kita kata kita yakin dengan Allah ni Maha melihat, bila kita nak buat dosa, kita nak buat jahat, mari dalam hati kita Allah Maha melihat, dah jadi buat. Itu yakin. Kita sekarang ni mungkin kita tahap kita percaya je lah Allah Maha melihat, tapi kita buat lagi maksiat, dosa. Bezalah mana percaya dengan yakin. Jadi kita nak mari keyakinan dalam diri kita ni bahawa Islam yang kita pegang ni selama ni sejak kita kecil lagi sampai besar ni, hak ni lah Islam yang kita nak dalam kehidupan kita. Kalau tak ada Islam ni, maka musnah kehidupan kita. Kita nak yakin gitu kalau boleh. Tak ada Islam ni, tak bermakna hidup kita. Tak ada Islam ni, maka hidup kita punah, masyarakat kita punah, keluarga kita punah, tanpa Islam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang perjalanan agama kita ni, macam-macam orang ngaku dialah Nabi, dialah Nabi Isa, mari akhir zaman macam-macam bawa kefahaman. Sebagai contohnya kita ambil inilah Mirza Ghulam, bawa agama, bawa fahaman Qadiani. Jadi asal India tau. Maknanya dia percaya dia ni, ngaku dia ni Nabi Isa, turun akhir zaman. Ataupun di Malaysia kita ni dok, Nabi Ahmad dok, Ahmad dok. Maknanya bawa fahaman bahawa dia ni Nabi dok. Maknanya orang yang ikut dia ni bukan cala-cala orang lah dok. Kalau kita tengok orang yang ikut ajaran sesat ni, orang belajar tinggi-tinggi belaka dok. Kalau kita tengok profesor dok, mana CEO syarikat, ikut ajaran sesat ni. Sebab apa? Sebab dia nampak mudah. Maknanya Nabi tu ada depan mata dia, cokor. Kita ni tak nampak Nabi kita siapa. Jadi orang yang ikut ajaran sesat ni, kadang-kadang orang bijak, orang belajar tinggi tak? Tak ada lagi orang kampung ikut ajaran sesat ni tak? Mungkin ada sebahagian lah tak? Fahaman dulu-dulu tak? Kalau kita dengar, mana ada orang ikut fahaman komunis pun orang ikut, mana tak? Masuk hutang tak? Duduk dengan komunis. Jadi Islam ni bawa satu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan nak juga nak supaya orang yang menganut agama ni, agama Islam ni, percaya serta yakin bahawa agama ni, agama Islam ni ialah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun Nabi mari ni tak ada harta, tak ada pakat, tak ada jawatan, tak ada kedudukan dalam masyarakat, tapi masih ada orang yang percaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mula Islam ni, agama ni yang kaum kafir Quraisy pandang ni sebagai agama barulah tak? Tapi masih lagi orang ikut di kalangan hamba. Makin lama makin besar Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab percaya, sebab dengan akhlak Nabi, dengan tutur kata Nabi ni, jadi agama tu jadi sempurna disebabkan oleh susuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nak supaya kita ni bergabung dengan agama kita ni, bersatu dengan agama kita ni, bukan hanya jasad kita saja, roh kita pun gitu juga. Dia bagi mudah jelah tak? Kita faham bahawa bila kita keluar daripada masjid ataupun keluar daripada rumah kita, kalau ada orang tanya kita, kenapa tu Islam? Kalau kalangan kita ni, kalau orang tanya gitu, kita boleh jawab tak? Kita selama ni Islam dah tak? Mana semayang, zakat, puasa, korban, sembelih lagi tak? Tapi kalau ada orang tanya kita, kenapa Islam tu? Agak-agak kita nak jawab benda. Kita nak kata Islam ni tak, mana rukun yang 5 tu tak? Rukun Islam tak? Kalau kita tengok maksud Islam tu tak? Sim lam mim tak?
selamat, salam. Tapi kalau kita tengok dari sudut bahasa dia pula, sudut maksud dia lah, maknanya kita serah diri kita ni bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah kehidupan kita, serah jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bulat-bulat ni percaya, bulat-bulat, tak ada takwil dah, tak ada persoalan, tak ada tanya dah. Maknanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa kita, kehidupan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita ada sebarang syak, sebarang was-was, tak ada. Islam ni kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda Allah suruh, maka kita buat belaka. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka kita tinggal belaka. Mana serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala cara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap ajaran Islam ni kita kena pegang teguh. Berpegang teguh satu perkara. Yang keduanya kita kena pertahankan. Hari ni kita nampak maknanya masing-masing hina Islam. Orang Islam sendiri hina Islam, hina Nabi. Sampai tumbuk, sampai darah lah maknanya. Sampai acur muka. Nak tunjuknya sungguhnya pertahankan Islam, pertahankan Nabi. Maknanya pertahan gitulah. Tapi kalau kita tengok cara hidup dia pula tak sama langsung dengan benda yang dia buat. Maknanya dia laung pertahankan Islam, tapi cara hidup dia ikut cara hidup orang kafir, barat. Tak sama. Kita mungkin boleh katalah maknanya kita pertahankan Islam. Kalau ada orang hina, kita akan kupur, demo, pertahankan Islam. Tapi kehidupan kita tak sama benda kita kata. Kata-kata kita gitulah mana. Tapi ada setengah orang dia memang menghayati kerana kehidupan dia amal betul. Sekecil-kecil perkara sehinggalah sekebesar-besar perkara. Ada orang bab Islam ni dia cara benda besar-besar je, benda kecil-kecil tak cara. Ada orang dia cara benda kecil-kecil je, benda besar dia tak cara. Masyarakat kita gitu. Mana orang yang mengadu Islam ni tak semuanya boleh amal Islam secara sempurna. Tapi kita nak cuba memahami Islam tu dah ada dalam diri kita ni. Macam mana kita nak menggabungkan, menyatukan diri kita dengan agama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu meredai Islam ni sebagai salah satu agama kita, sebagai cara hidup kita. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir kepada wafat dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala turun satu ayat yang membenarkan Islam ni sebagai agama umat Islam pada waktu tu. Dan Allah redha Islam ni sebagai cara hidup kita. Dan itulah pengakhiran hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni menjadi mata rantai. Mana kita bawa Islam ni, mana kita dalam kok mana pun kehidupan kita ni, kita kena jadi orang yang menyumbang kepada kehidupan Islam. Hidup Islam ni kita kena jadi orang yang menyumbang. Ada sahang kita lah. Tak kira lah kita mari ni ikut mana-mana pun, maknanya kita ada sahang kita juga. Kita bantu juga Islam ni. Ikut mana ikut lah, mana tak. Kita jadi orang yang menghidupkan Islam, dan kita jadi orang yang mampu Islam tak. Jadi Syekh Fatih Yakan ni dia sebut kita ni nak Muslim ataupun Islam ni dari 5 sudut. 5 sudut. Yang pertama sekali ialah kita ni mesti Islam ataupun Muslim dari sudut akidah kita, pegangan kita. Akidah ni benda kita pegang lah. Kena Islam dari sudut pegangan kita. Apa yang kita pegang, apa yang kita yakin. Yang keduanya ialah kita ni mesti Islam, mesti Muslim dari sudut ibadat kita, amalan kita ni. Mana kita ni yakin pegang dengan ibadat yang sahih, yang betul dalam kehidupan kita. Yang ketiganya ialah saya mestilah Muslim ataupun Islam dari sudut akhlak kita. Akhlak benda kita ikut. Akhlak Islam ke, akhlak barat ke,
apa yang kita pegang dalam kehidupan kita. Yang keempat, saya mestilah Muslim ataupun Islam dari sudut berkeluarga. Macam mana kita bentuk keluarga kita? Kita bentuk dengan acuan Islam ke tak? Ya, mana kita bentuk keluarga kita tu mengikut apa yang dikehendaki oleh Islam ke tak? Tak, bina keluarga tu. Dan yang kelima ialah saya mesti mampu mengawal diri saya. Ya, kita mampu mengawal nafsu kita mengikut apa yang Islam ajar kepada kita. Tak. Jadi muslim-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ni, kalau bab pertama saja pun kita ni kena Muslim, kena Islam dari sudut akidah ni, dia ada 19. Ada 19 syarat kita kena pegang, kita kena yakin. Tak. Baru kita ni kemah dari sudut akidah. Tapi tak semestinya kita ikut ini lah tak. Maknanya lain-lain buku kitab ni dia hurai lain-lain tak. Ada buku kitab dia hurai rekah je sesuai dengan keadaan. Tak. Hak mana sesuai kita boleh ambil tak. Tak tinggal belaka. Mana kita boleh amal kita ambil tak. Mana hak kita dak orang nak amal tu tak. Mana dak tinggal lah tak. Hak kita tinggal hak mana hak kita boleh amal, boleh buat tak. Yang pertamanya disebut bahawa saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Allah, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Jadi kita kena beriman. Masuk beriman ni kita kena percayalah, kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala inilah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mentadbir sekalian alam. Mana kait dengan akidah lah, mana akidah uluhiyah, rububiyah tak. Mana kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ni, mentadbir alam ni, yang memperjalankan alam ni, Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala ciptaan dia, makhluk dia, langit dan bumi serta isi dia ni tanpa perlu pertolongan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kepada orang kafir ni bahawa sebab apa dia pilih selain daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin dia, wali dia, ikutan dia. Dia ambil iblis, syaitan ni sebagai pemimpin dia, ketua dia, ikutan dia. Sebab apa dia ambil? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ni, dunia ni tanpa perlu kepada pertolongan makhluk. Mana Allah nak buat dunia ni, Allah nak tanya dulu kita, nak buat agama tak? Nak buat besar ke, nak buat kecil ke, nak buat bulat ke, nak buat bujur ke? Tak tanya. Allah Subhanahu wa taala tak minta pertolongan pun. Nak buat ni minta pertolongan tak? Tapi dunia ni darul asbab tak? Ada sebab. Benda hak jadi ni sebab ada sebab belaka tak? Mana kalau ada orang mari tolong kita walaupun daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab benda tu sampai kita tak? Mana pertolongan Allah tu dengan sebab orang tadi bawa pertolongan tu sampai kepada kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sebab dia tak? Jadi benda-benda ni ada sebab dia. Orang tu mati sebab apa? Sebab sakit jatuh, ada sebab dia. Orang tu mati sebab dia, sebab jatuh. Orang tu mati sebab dia, sebab belanggar. Dia ada sebab dia. Tapi semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak matikan semua orang pun boleh tanpa ada sebab tak? Maknanya muda pun mati, tua pun mati, miskin pun mati, kaya pun mati tak? Tapi ada sebab dia, dia mati sebab dia tak? Begitu juga dia jadi sakit ke, jadi kaya ke, tentu ada sebab dia. Kalau tak ada sebab, tiba-tiba jadi kaya ke tak? Pelik lah tak? Dan kita kena perhatikan bahawa setiap yang Allah Subhanahu wa taala cipta di atas muka dunia ni ada bukti dia yang jelas. Bila kita tengok langit, bila tengok bintang, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita ni ingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada diri kita, penciptaan kita. Terlihat pada langit, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebarang kecacatan.
Tak, aib tak ada. Maka tu bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pada akal kita lah, pandangan kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala makhluk isi yang Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk kita. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mulia. Kita percaya, kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia, paling tinggi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala je lah yang kita perlu sembah. Tak ada orang yang paling mulia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana orang yang ada kedudukan, ada pangkat, ada harta, kemuliaan tu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan tu duduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kemuliaan. Kalau Allah nak beri kehinaan, Allah boleh beri. Walaupun pada pandangan kita dia mulia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah nak jadi dia hina. Dia boleh tak? Dan orang yang tak ada benda pun, tak ada harta, tak ada jawatan, tak ada pangkat, kalau Allah nak beri kemuliaan kepada dia pun boleh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kemuliaan dia saat dia mati, kata tak? Orang tak kenal dia, orang tak kenal dia tak? Dia mati, saya katalah, kita kata orang ni mati tak? Tengah malam, dan malam tu juga nak semayang, nak kafan, nak tanam belaka, malam tu juga tak? Walaupun dia mati tengah malam tak? Maknanya kita mari semayang jenazah, kita rasa goleknya kebiasaannya kalau tengah malam ni pukul 12 ke atas ni tak ada dah orang mari sejik semayang belaka, tak ada. Tapi nak tunjuk sebab Allah nak beri kemuliaan, kalau semayang jenazah tu pukul 1 tu kita boleh nampak orang ramai tak? Masa mana hidup dia ni orang tak ada kenal dia pun tak? Tapi bila mati dia, Allah akad dia, muliakan dia, bila nak semayang jenazah penuh masjid tak? Kalau siang pun tak? Kalau siang lah, kita kata kalau siang pun orang tak mari, tak mari juga lah, tak penuh masjid tu tak? Tapi nak tunjuk walaupun lewat dah malam dah, disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akad kemuliaan dia ni, orang mari semayang tak? Mari semayang jenazah penuh masjid. Ini berlaku lah, kita sebut ni benda tu berlaku. Orang tak kenal dia, tapi bila dia mati mari semayang jenazah penuh orang tengah malam. Mari mana kita tak, wallahu a'lam. Tak? Mungkin mari tu malaikat mari juga semayang ke dia, kita tak tahu tak? Maknanya dalam kehidupan kita ni kadang-kadang orang mari minta tolong kita tak? Kita tak kenal tak mustahil lah tak? Maknanya malaikat nyamur ke tak? Nak uji kita tengah kaya ni tak? Orang mari minta pertolongan kita tak? Kita tak kenal orang tu tak? Maknanya pertolongan tu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita tak? Nak naikkan darjat kita tak? Yang ketiganya, saya mesti beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka dan mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan dikembalikan. Maknanya mari rasul dan juga nabi-nabi ni, rasul-rasul dan juga nabi ni dari kalangan lelaki tak? Allah Subhanahu Wa Taala pilih daripada kalangan manusia ni untuk dijadikan rasul. Rasul tujuan dia menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima wahyu daripada Allah, maka sampaikan kepada umat manusia. Dan setengah daripada orang kafir ni, kebanyakan daripada mereka ni, bila mari rasul bawa peringatan, bawa berita berkenaan dengan azab, tak ambil percaya, tak ambil dengar. Bahkan mereka ni bila mari rasul, maka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kalau nak bawa mari rasul, orang hak ajar kepada mereka ni, kafir Quraisy ni, orang kafir ni, atau malaikat. Malaikat hebat lagi daripada manusia. Maksudnya kalau atau malaikat dia nak ikut. Tapi Allah tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah mana dak. Kalau atau malaikat sekalipun, orang yang kafir kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan ikut. Dia akan ikut. Hatta kan ada sebut, Allah Subhanahu sebut dalam surah Al-Kahfi dak. Maknanya kalaulah
Rasul-rasul ni bawa mukjizat, tunjuk kehebatan, bawa Quran, maka mereka tidak percaya. Nak percaya bila mana turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah, kalau betul lah agama ni, Al-Quran ni, isi kandung Al-Quran ni, bawa mari bala sekali. Kalau paling pedih sekali, bawa mari. Maknanya walaupun dia minta gitu tak, kalau Allah ni boleh sangat maknanya tak, kalau kita minta gitu bala gitu turun, maka Allah boleh beri sedebak. Kalau umat-umat terdahulu kita tengok tak, mana buat sekali langgar perintah Allah, menyakiti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, Allah beri direct bala, turun bala tu tak, terbalik. Ada terbalik, ada orang mati bila dengar tempikan jeritang mati. Ada orang mati masuk nyamuk lalat dan telinga pun mati. Tak? Mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri secara terus. Tapi sebab apa umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun dia menyekap dakwah Nabi, ganggu Nabi, hina Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak turun azab. Tak. Lemah ke Allah ni? Ulama tafsir sebut Allah ni tak lemah, tak. Sebab bila zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Allah tangguh azab tu, bala tu, sebab nak beri peluang supaya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tahu dah, maknanya orang kafir ni setara mana pun Allah beri peluang, tak, dia tak akan bertaubat, tak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu dah, tapi Allah nak beri peluang. Tak? Sebab apa? Sebab Allah ni Zu Rahmah, pemilik rahmat. Tak? Maknanya nak beri keampunan boleh sangat. Tak? Maknanya luas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dosa banyak, Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri rahmat, keampunan kepada hamba dia, kepada hamba yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kejahatan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri rahmat, keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul ni datang mari bawa kitab, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dapat kitab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat ataupun suhuf. Tak. Mana bawa ada syariat baru. Tak. Sebagai contohnya Nabi Musa. Tak. Nabi Isa. Tak. Maknanya mereka ni ada di kalangan mereka yang dapat kitab, ada mereka yang dapat suhuf. Tak. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa dapat untuk ajar pada umat dia, kaum dia, hukum-hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diamalkan, untuk dipelajari, untuk difahami. Mana Quran mari, Nabi mari untuk terang kita berkenaan dengan wahyu tu. Mana kita tak boleh nak baca, kalau baca Quran mana kita tak boleh nak faham lah secara direct. Tapi Allah bawa wahyu, bawa rasul supaya terang wahyu tu, supaya kita faham. Tak? Sampai hari ni dah tak. Kalau nak katanya mukjizat Al-Quran ni, ataupun Al-Quran ni yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat ni, tak. Dan nak sampai kepada kita ni Al-Quran ni makan masa juga, tak. Lebih daripada 1000 tahun tak. Nak sampai kita Al-Quran ni, start daripada Nabi Muhammad dapat wahyu, sampailah buku Quran tu, tak, jadi suting mushaf, nak sampai kita ni makan masa. Dan sepanjang masa tu tak mustahil ada penyelewangan. Tak, mana ada orang nak tukar ke ayat Quran ke, tak, nak masuk ayat lain ke, tak mustahil. Tak, kalau kita fikir secara akal kita lah, tak, mana nak sampai Quran tu, nak sampai kita tu, macam-macam orang boleh buat. Tak, mana nak sampai kita tu macam-macam boleh buat. Tapi sebab Allah pelihara, tak, pelihara Al-Quran ni, sampai kita ni sampai sebagaimana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau orang nak ubah boleh sangat, tak. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi ni, tak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni, nak sampai kita ni, tak, walaupun lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah, tak, lepas zaman sahabat dah, tapi nak sampai kita tu maknanya orang boleh buat macam-macam, ubah kandungan dalam ni, nak sampai kita ni sampai salah boleh sangat, tak. Tapi Allah pelihara, tak, sampai kepada kita
sebagaimana yang Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Allah pelihara benda tu. Salah satu mukjizat lah pada tubuh badan Nabi, pada percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan juga wahyu itu sendiri merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nabi-nabi ni, rasul-rasul ni kita kena beriman kepada, kena percaya. Start daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita kena percaya. Kena berpegang dengan nabi-nabi ni. Tak ada beza antara nabi-nabi ni, tak, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan sama ada dari sudut dia beri mukjizat, tak, sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran dan lain-lain mukjizat. Setiap nabi ni mukjizat dia berbeza-beza mengikut kaum dia. Tak. Mana kaum dia gini, maka dia beri mukjizat gini. Nabi Saleh, tak, mana kaum dia ni Allah Subhanahu Wa Taala beri mukjizat kepada Nabi Saleh ni unta betina. Tak. Sesuai dengan perangai kaum dia, tak, umat dia pada waktu tu. Jadi kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mengutuskan para rasul dan diturunkan bersama mereka ni kitab-kitab wahyu untuk dijadikan panduan bagi umat manusia. Yang keempatnya, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah Azza wa Jalla seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Jadi sama-sama dah kita baca dak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan manusia dan juga jin ni melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah buat cipta makhluk jin dan juga manusia, tujuan dia ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita kenal siapa diri kita ni? Kita kenal diri kita ni sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga bumi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, maka kita laksanakan, dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka kita tinggal. Kita laksanakan tapi kita tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita nak mari ni, kita kenal diri kita ni siapa. Bila kita kenal diri kita siapa, maka barulah kita kata kita ni mengabdikan Islam, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kenal diri kita siapa, kita mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah cipta kita ni tak ada apa, tak ada apa-apa, tak ada harta, tak ada jawatan, tak ada pakak, tak ada harta benda, dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang beri kita semua benda tu. Kita mari tak ada benda, kita balik pada Allah pun semua tak ada benda juga. Kita duduk atas dunia ni sekejap, Allah beri kesenangan, beri nikmat, beri harta, beri anak pinak, kita gunakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nikmat Allah besar lah, mana tak? Allah cipta kita ni, mari tak ada apa, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak ada apa-apa. Dah bawa benda dah, harta ni tak bawa, bawa amalan je. Dan kita lahir pun kita bawa pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lahir ni, roh kita mengaku dah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan kita. Dan kita mati pun maknanya bawa bekalan, sebagaimana kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ditemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nikmat atas dunia ni besar bagi kita ni kalau ikut Islam. Mana kalau kita ukur, kita timbang kehidupan kita atas dunia ni, sepanjang kehidupan kita atas dunia ni, Allah beri ujian, Allah beri musibah, Allah beri nikmat. Setiap yang Allah beri ni, musibah ke ujian ke, pernah tak kita terfikir tak, kalau kita fikir kemampuan kita, kudrat kita ni, ada masalah, ada ujian ni, tak boleh selesai dah, tak boleh keluar dah daripada masalah kita tu, daripada ujian kita, daripada musibah kita tu. Tapi maknanya start kita hidup sampailah kita sekarang ni, maknanya kita tak boleh nak kira banyak mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ujian, keluar kita daripada ujian tu, beri kita susah, keluarkan kita daripada susah tu.
Kita tak saka pun mana tak. Kalau kita hari ni tak ada duit lah kita kata tak, tapi boleh hidup lagi, boleh makan, boleh minum lagi. Mari kat mana tak? Mana orang gila, kita kata orang gila lah, mana tak? Luar tak? Orang gila tak kerja tak ada rumah tak, mana jalan je, tapi dia boleh hidup. Dia kerja kat mana? Dia dapat makanan kat mana? Mana Allah Subhanahu Wa Taala beri belaka tak? Itu kita kata oh ni lah tak, makhluk sama dengan kita. Hatta hok tak ada akal pun, binatang, tumbuhan pun Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki, beri nikmat. Apatah lagi kita hok ada akal. Hok beriman memang Allah beri dah tak? Walaupun kita miskin setara mana pun, susah setara mana pun, Allah beri nikmat lagi tak? Orang hok kufur, kafir pun Allah beri nikmat juga. Mana hari-hari sembah tak baik, mana tak? Sembah berhala tak? Tapi kaya daripada kita lagi, banyak harta daripada kita lagi, tinggi pangkat dia daripada kita lagi. Mana kita rasa deki dah tak? Kalau kita ni, kalau ikut nafsu kita ni, manusia ni, kita rasa deki lah tak? Kita beriman ni tak, sujud tiap-tiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita miskin tak? Orang kafir kaya lagi atas dunia lah. Atas dunia Allah beri nikmat dia gitu tak? Sesuai lah, dia kafir, dia kufur, dia ikut Islam, dia ikut Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah beri atas dunia. Tapi hari akhirat kita ni hok beriman, beramal soleh, temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bawa qalbun saling, hati yang sejahtera dengan penuh dengan amalan baik, pahala kita, maka kita dapat nikmat syurga. Nikmat kita paling besar lepas kita mati ni, kalau kita beriman betul-betul, buat hak ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka kita dapat nikmat hak besar sekali, ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang kafir, orang yang kufur, dia dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat yang kita dapat lepas mana kita masuk syurga, nikmat tu kekal. Tak ada ganti dah terhadap nikmat kita tadi. Mana kita sesuai atas dunia ni, Allah ganti dengan nikmat syurga. Tak ada dah bandingan lebih lagi daripada nikmat syurga tak? Tapi orang kafir tak dibalas dengan azab tak? Atas dunia dapat nikmat sedap duduk tak? Dapat harta banyak, anak-anak ramai, rumah besar. Tapi bila masuk neraka tak ada dah. Mana azab tu kekal. Kekal sampai bila-bila, dia mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan oleh kekufuran dia tadi. Kufur dia tadi di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kenal, supaya biar kita kenal dengan Islam ni, supaya membawa kita kepada akhirat yang lebih baik, lebih bahagia. Kita temu Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seterus kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kenal supaya kita kena beriman, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala buat kita ni, jadikan kita ni tidak sia-sia. Ada sebab dan musabab dia. Allah Subhanahu Wa Taala balas kita tak di dunia, di akhirat esok-esok Allah Subhanahu Wa Taala ganti balik kesusahan kita, kemiskinan kita, kesungguhan kita atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti balik di hari akhirat dengan beri syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada malam ni. Kalau kita ada masa yang akan datang pula, kita akan berkongsi lagi, kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.